Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazrika. Ini Agenda Wani secara langsung dalam kita memberi analisis belanjawan 2021 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan pada petang tadi dengan 3 matlamat induk, iaitu kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan juga ketahanan ekonomi. Dan semua berkaitan dengan belanjawan 2021 ini adalah kesinambungan daripada skim-skim dan juga pakej-pakej bantuan yang diumumkan oleh pihak kerajaan sebelum ini, iaitu seperti pakej prihatin PKS tambahan, penjana dan juga kita prihatin. Jadi pada malam ini saya akan memfokuskan bagaimana nak menyelamatkan rakyat bagi kelompok-kelompok yang begitu rentan, iaitu kelompok B40 dan juga yang miskin. Jadi saya tidak kesorangan pada malam ini, saudara Zuhair Rosli, penyelidik kanan DM Analytics, dan juga saudara Azlan Shah Nabis Khan, Ketua Pegawai Eksekutif Arba Foundation. Terima kasih kedua-duanya bersama kami pada malam ini selama setengah jam. Zuhair, mungkin dapatan dan juga komen awal dengan pakej ransangan dan beberapa instrumen-instrumen dalam belanjawan 2021, khususnya untuk kelompok masyarakat yang rentan ini dan masyarakat B40. Apa yang boleh kita tarik keluar yang begitu mungkin outstanding, tetapi mungkin kita lepas ini kita akan membincangkan lagi dari pandangan Zuhair. Ya, terima kasih Haji. Izinkan saya start dengan generally bajet ini macam mana, apa yang sudah di-address, apa yang tidak di-address. So yang pertama kita tengok dari segi kesihatan. Ya, so kesihatan, kerajaan telah meningkatkan belanjaan untuk Kementerian Kesihatan. Juga terdapat untuk program imunisasi kanak-kanak. So yang program imunisasi ini saya expect mungkin akan memberi manfaat utamanya kepada kanak-kanak di Sabah. Sebab mereka ni tiada dokumen. Bila tak ada dokumen, diorang tak pergi ke hospital. Kenapa tak pergi hospital? Sebab diorang takut kena tahan polis. So saya harap dengan adanya bajet ni boleh tolong kanak-kanak di sana. So itu satu. Nombor dua ialah untuk rancangan makanan tambahan. Okay? Kita tahu susu sebelum ni dia bagi 2 kali seminggu, tapi sekarang bagi setiap minggu. Tapi setiap hari. Setiap hari. Okay? Tapi mungkin boleh diimprovekan lagi dengan memberi makanan dan juga susu setiap hari kepada semua kanak-kanak. Instead of kita fokus kepada yang kanak-kanak miskin saja. So itu yang bagus. Yang tak bagus ada, saya akan listkan. Nombor 1, bantuan untuk Makcik Kiah dah tak ada. Sebelum ni kita ada geran khas prihatin, walaupun ada geran khas prihatin, tapi itu pun tidak mencukupi. Sebab apa? Sebab ianya hanyalah one off. RM3,000 dia bagi, that's it. Tahun depan Makcik Kiah dah tak apa-apa melainkan loan, pinjaman, microcredit dan sebagainya. Kita perlu bagi perhatian kepada mereka yang bekerja sendiri ni, seperti Makcik Kiah, sebab mereka ni antara yang paling teruk terkesan hasil daripada pandemik COVID. Kita tengok data sendiri menunjukkan begitu. Department of Statistik, Jabatan Perangkaan, dia ada bagi tiap-tiap bulan untuk pasaran buruh. Walaupun pengangguran itu semakin rendah, maksudnya makin ramai yang masuk di pasaran buruh, tapi yang paling slow, paling perlahan jumlah mereka yang masuk ke pasaran buruh ialah mereka yang bekerja sendiri. So ini adalah satu benda yang kita harus beri fokus. Tapi dalam bajet ni tak ada apa-apa mention untuk diorang. Kita mampu untuk belanja. Kita boleh bagi RM500 setiap seorang setiap bulan selama setahun. Perbelanjaannya sekitar dalam 14 bilion. Saya kemudian kita boleh bincang lagi kenapa dan macam mana kita boleh berbelanja. So itu satu untuk Makcik Kiah. Nombor 2 ialah subsidi gaji. Subsidi gaji dilanjutkan lagi selama 3 bulan, tetapi ianya terlalu sedikit dan ianya hanyalah fokus kepada sesetengah sektor, iaitu retail dan juga pelancongan. Ini adalah terlalu sedikit. Dan kita tahu SME, PKS secara keseluruhannya mengalami masalah cash flow. Dan kalau kita tak address ini, kita juga akan mengakibatkan impak yang negatif kepada pekerja dia. Kita ingat ramai yang bekerja di company-company yang besar. Contoh macam Sawani. Kan? Tapi sebenarnya daripada 100 orang yang bekerja makan gaji, 60 orang kerja dekat PKS. So kalau kita tak tolong PKS ni, mereka akan kehilangan pekerjaan. Dan kita tahu daripada nombor SOSO sendiri pun, per keso menunjukkan trend yang meningkat.
Okay? Dan kita mampu juga untuk memberi bantuan kepada mereka ini, subsidi gaji. Instead of kita bagi, sekarang subsidi gaji yang diberi hanyalah sekitar 300, 600. RM600 ini hanyalah 25% daripada gaji penengah. Ini tidak cukup. Singapura bagi 75% daripada gaji penengah. So kalau kita up bagi RM1,000 sebulan kepada semua pekerja PKS ini, kosnya hanya sekitar dalam 37 bilion. Dan kita mampu untuk berbelanja. Dan itu nombor 2. Nombor 3 dari segi education, pendidikan. Betul, kita ada dalam bajet dia ada umum kata bagi internet RM180 untuk penggal pertama tahun depan, tapi ini tak cukup. Kita tahu 40% daripada isi rumah di PPR di KL, Kuala Lumpur, mereka mengalami masalah internet. Tidak cukup data, tidak mampu untuk membeli data. Program yang 1 gig data yang government buat itu, bila tanya diorang kata tidak membantu. Tak cukup. Yes, itu dari segi education. Dan nombor 2, dalam education juga, bila kita cakap pasal internet atau data, kita juga perlu provide diorang untuk equipment ataupun perkakas, peranti untuk belajar. Okay? Dan kita tahu di kalangan isi rumah di PPR di Kuala Lumpur, 90% kalangan parents ataupun ibu bapa cakap anak-anak diorang guna handphone untuk belajar. Okay? Dan 80% kata tak ada laptop. Dan ini memang di Kuala Lumpur secara keseluruhan, kalau kita tengok isi rumah di Kuala Lumpur, 20% tak ada laptop, 50% tak ada komputer di rumah. So ini adalah satu benda yang bila kita cakap pasal norma baru, kita perlukan norma baru yang sesuai dengan golongan ini. Okay, kita akan ulas lagi. Menarik dapatan dan juga apa yang diangkat oleh Saudara Zahir. Azlan berada di lapangan Arba Foundation selama PKP dan hinggalah sekarang orang kata puncakna peduli kepada kelompok B40 dan kelompok-kelompok yang berada di kawasan-kawasan kos rendah dan juga perkampungan. Jadi adakah belanjawan 2021 ini yang memberi perhatian dan beberapa instrumen seperti yang Zahir katakan tadi, misalnya dikatakan voucher perlindungan tenang 50 hingga RM100 untuk takaful hayat, untuk bantu kelompok-kelompok ini memberi perlindungan kepada mereka, dan juga penerusan kepada skim MySalam misalnya. Tapi adakah ini tidak mencukupi selain daripada skim-skim kelompok masyarakat rentan yang bernilai 2.2 bilion yang beneficiariesnya yang dikata akan mendapat manfaat ialah 400,000. Kalau kita ikut angka ini, dikatakan kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan itu. Tetapi kalau kita update dengan angka garis kemiskinan yang baru, ia sudah melangkau kepada 1.5 juta. Adakah mereka tidak tersenarai, mereka tidak menerima dalam bajet 2000 ataupun belanjawan 2021 ini, Azlan? Kalau kita lihat, saya ingin bagi sedikit konteks apa yang kita buat supaya kita cerita ni credibility-nya di mana. So kalau kita lihat, kita banyak rujuk kepada data yang dikeluarkan oleh laporan yang diusahakan oleh Saudara Zuhair juga. Mula-mula Children Without dan juga kemudian Family on the Edge. Kita kemudian bawa kerangka itu keluar bukan hanya di dalam flat PPR di KL, tapi kita bawa ke banyak negeri lain di Semenanjung dan juga di Sabah Sarawak. So kita buat apa? Kita buat satu projek untuk bagi bantuan keluarga-keluarga yang terdiri daripada ketua isi rumah ibu tunggal, ada anak OKU dan juga ada berpenyakit kronik. So kita bagi bantuan 6 bulan, RM450 setiap bulan kita bagi bantuan. So kalau kita lihat data yang kita ada sekarang ini dalam collection yang Arba Foundation sedang engage dengan mereka, sudah bulan ketiga, kita ada 3 bulan lagi ke hadapan. Kebanyakan mereka berada di sektor pekerjaan yang tidak mendapat manfaat daripada sifat caruman KWSP ataupun subsidi gaji. Mereka rata-rata kerja, kita panggil kerja-kerja yang gaji harian, gaji ikut paper job. So kebanyakan mereka, khususnya ibu tunggal ni, menyebabkan mereka apabila berdapat bantuan one off saja, itu hanya tahan untuk beberapa bulan. Itu pun kalau kita tengok daripada data yang kita ada, kalau ikut isi rumah mungkin sebulan dah habis. Yes. Dan kebanyakan mereka sedang menanggung tunggakan sewa, bil yang sangat tinggi. So most of the time bila kita bagi duit ni, untuk dapat bulan depan tu dia kena report kat kita apa yang dibelanjakan. Prioriti terbesar sekarang ni adalah mereka cuba nak pertahankan rumah sewa tu lebih utama daripada makan. Sebab kalau tak ada rumah ni, saya nak duduk mana? So kalau makan paling tak ada pun, saya boleh ketut rumah jiran lah. So kita lihat keadaan itu bukan hanya di dalam konteks Kuala Lumpur, tapi sama juga berada di Terengganu, di Perak,
Yang mana itu menyebabkan sebahagian mereka terpaksa bekerja, dan bila terpaksa bekerja, mereka tak ada tempat letak anak-anak ni. So mereka berhentikan anak-anak yang sekolah, yang mungkin sekolah rendah, sekolah menengah, mereka berhentikan, jaga adik di rumah dan mereka keluar mencari pendapatan. So kalau saya kira bajet ini sedikit mengejutkan, sebab saya tak rasa macam ada spirit untuk mendepani COVID. Hari ini dibentangkan bajet yang dikatakan paling besar, tapi juga dengan hari yang lonjakan kes COVID yang paling besar juga, paling tinggi, 1,755, dan Sabah antara negeri yang juga kita bantu. Mereka rata-rata yang berada di 1,000 km pesisir pantai itu bergantung kepada sektor pelancongan, totally shut down. So kami bagi 250 untuk lebih banyakkan keluarga yang dapat bantuan ini. So kalau kita lihat mereka ini, kelompok besar ini, saya tak nampak kat mana mereka akan dapat keluarkan 500 sebulan tu. KWSP mereka tidak ada caruman. Dan kita lebih takut sebab semakin ramai yang meminjam daripada Along. Ini menyebabkan apa saja bantuan mereka dapat lepas ni, dia set off balik dengan jumlah hutang yang tak munasabah. Dan ada juga sebab kita sekarang ni, sebab PKBB, kita terpaksa meneruskan hubungan hanya melalui online. Kita dah kurangkan visit sebab menjaga SOP. Ada yang kita tak dapat hubungi 3 minggu, lepas tu dihubungi balik, rupanya dia gadaikan phone dia. Kemudian dipinjam phone orang lain, dia kontak sebab dia nak dapat update, dia nak update dia punya perbelanjaan untuk dapat bantuan bulan seterusnya. So kalau kita lihat dalam konteks ini, saya tak rasa bantuan one off sekali lagi untuk tahun 2021 ini akan cukup. Orang akan berada dalam keadaan ekonomi yang sukar. Kalau kita tengok makcik-makcik Kiah yang disebutkan tadi Sir Zuhair tadi, apa-apa yang dia boleh dapat secara bulanan buat masa ni. Kalau kita tengok, kita sedang masuk ke tengkujuh meniaga. Saya bila pergi baru saya appreciate orang-orang ni kerja buruh, kerja peniaga tepi jalan. Hujan itu bagi mereka adalah satu yang sangat mereka tak suka. Sebab itu menjejaskan pendapatan hari itu, menjejaskan apa yang mereka makan hari itu. So antara dapatan dalam family on the edge, mereka spend lebih banyak on makanan segera, mereka kurangkan perbelanjaan makanan sebanyak mungkin sebab nak make sure, sebab bukan hanya kalau di PPR saja ada orang yang sewa atas sewa, tapi yang duduk di luar ni, dalam keluarga yang kita jaga ni, dah 2-3 orang yang sudah berpindah. Ada yang berpindah ke Bangsal sahaja, ada yang pindah tumpang, ada 2 family duduk dalam satu rumah. Itu sudah menjadi semakin membimbangkan. Dan saya rasa daripada aspek itu, misalnya voucher untuk takaful, saya juga tidak pasti apa mekanisme. Adakah itu hanya untuk buka takaful kemudian kena bayar bulan-bulan sendiri? Dan tentunya itu tidak masuk akal kalau pada pandangan saya pada ketika ini mereka tidak akan mampu untuk mencarum insurans. Dalam keadaan makanan pun tidak pasti apa yang akan dimasuk, apa yang dia akan makan esok hari. So itu realiti yang ada hari inilah. Itu realitinya. Itu cerita di lapangan. Betul juga dengan dapatan UNICEF dan UNFPA sebelum ini yang terkini antara Julai hingga September. Zuhair, kalau kita lihat daripada dapatan itu, saya menemubual Dr. Muhammad sebelum ini, antara isu utama dari sudut pendapatan adalah mereka bersandarkan kepada bantuan kerajaan. Apa sekalipun, sama ada BPN sebelum ini, one off BPN, itu macam Kiah tu, ataupun mereka tersenarai dalam bantuan JKM, ataupun mereka sebahagian daripada bantuan asnaf, daripada pusat-pusat zakat dan sebagainya, tetapi masih tidak mencukupi. Kerana apabila kita melihat dapatan itu, secara pendetilannya, secara perinciannya, kebanyakannya ada di kalangan mereka, ketua isi rumah adalah wanita. Wanita di dalam itu ada ibu bapa yang sudah bedridden, yang terlantar akibat penyakit kronik ataupun tua. Tambah lagi anak-anak OKU. Dan lebih terkesan lagi apabila anak-anak yang dewasa ini hilang pekerjaan. Jadi adakah dengan apa yang ditunjukkan dalam Belanjawan 2021 akan banyak mengubah nasib mereka di keluarga-keluarga di pinggiran ini? Saya boleh kata tidak akan memberi impak kepada golongan yang macam ni. Saya bagi contoh macam saudara bagi tahu tadi, Azlan. Mereka perlukan bantuan setiap bulan. Di dalam family on the edge, kita lihat mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, berapa yang mereka perlukan ialah sekitar RM1,000, RM900 sebulan untuk keluar daripada kemiskinan. Apa yang sepatutnya dalam bajet yang ada ialah, sebagai contoh saya bagi, instead of kita bagi one off untuk golongan yang bawah RM2,500 ke bawah, mereka ni adalah golongan B20, bottom 20, 20% yang paling miskin. Instead of kita bagi kat orang, saya tengok tadi maksimum yang dia boleh dapat ialah sekitar RM2,800. Dan itu adalah 1 tahun. Bagi dengan 12 hanyalah sekitar
200 lebih. Sebulan. Yes. So kalau kita bagi setiap bulan RM500, dekat semua diorang ni 1.5 juta isi rumah, selama 12 bulan kosnya hanyalah sekitar 9 bilion. Tinggi sikit daripada apa yang diumum tadi, sekitar 6.8 bilion. So kalau bagi tu, kita boleh bagi RM500 sebulan dekat semua isi rumah yang B20 saya cakap tadi. Dan kenapa RM500? Kita tahu diorang ni berbelanja sekitar RM1,000 ke RM1,100 untuk makanan. So at least sekurang-kurangnya kita boleh cover separuh daripada pembelanjaan makanan bulanan diorang ni. Paling kurang. So bantuan bulanan amatlah penting. Sama macam Makcik Kia saya cakap tadi. Walaupun tahun ni bulan-bulan sebelum ni dia kerajaan ada bagi grant khas prihatin, tapi itu hanyalah one off RM3,000. Apa yang sepatutnya kita buat ialah bagi cash setiap bulan. Saya rasa dah sebut banyak kali dah, Singapura bagi setiap bulan dekat Makcik Kia di Singapura, daripada bulan 3 sampai hujung tahun, RM1,500. Okey, itu dari sudut pendapatan. Apabila kita perincikan dapatan family on the age ni, dan sudut perbelanjaannya adalah isu yang dibelanjakan setiap bulan Lan dan juga Zahir adalah pertamanya, utama mereka adalah makanan. Keduanya berkaitan dengan hal-hal bil bulanan, iaitu bil air, bil telefon dan juga bil telco. Mungkin kalau mereka melanggan data dan sebagainya. Mungkin majoritinya pakai prepaid code. Dia tak melanggan data setiap bulan macam kita. Dan seterusnya berkaitan dengan hal-hal seperti sewa rumah. Tapi dalam hal ini saya rasa selain daripada yang family on the age di kawasan-kawasan flat kos rendah, saya rasa sewa rumah antara beban utama mereka. Betul. Tetapi apabila diperincikan di kawasan flat, kawasan kos rendah, kebanyakannya menyewa di atas tuan dengan tuan. Mereka tidak menyewa dengan DBKL atau MBSA kerana mereka bukan pemilik. Juga terdapat flat di Kuala Lumpur yang bukan bawah DBKL. Betul. Yang bukan bawah DBKL tu yang sewanya antara 5 ke 600. Kita tidak dengar dalam belanjawan kali ini belanjawan ini untuk menolong mereka meringankan beban membayar sewa rumah. Kalau sewa rumah di Kuala Lumpur alang-alang mungkin 200.5 paling murah. Tu tak tahu boleh dapat ke 200.5 untuk flat yang mungkin 1 bilik, 2 bilik dan sebagainya. Zahir. Itu satu benda yang tidak diadres juga dalam bajet. Dan ianya sepatutnya diberi keutamaan sebab ianya antara bantuan yang kedua terpenting. Bila kita tanya pasal bantuan apa yang paling penting bagi orang, nombor satu ialah cash, maksudnya BPN ataupun BSH. Nombor 2 ialah sewa rumah. Pengalaman Arba Foundation di lapangan melihat isu perbelanjaan untuk membayar sewa rumah. Bila kita bagi bantuan RM450 sebulan ini, antara perkara yang bila mereka datang balik terdesak minta upfront payment tu adalah selalunya nak selesaikan rumah. Kata tuan rumah dah kejar saya tunggakan tu 5 bulan, 6 bulan. Saya memang, dan macam Haji sebut, dan juga dapatan daripada family on the edge tu, kami pergi ke banyak rumah, memang selalunya akan ada satu orang yang terlantar atau OKU ataupun ada kekurangan keupayaan tertentu, yang mana perbelanjaan untuk mereka bagi susu khas untuk anak tu, untuk bawa pergi keluar naik Grab, itu pun mereka tak mampu, berjuang nak dapatkan duit untuk settlekan benda tu. So dalam keadaan begitu, sebab tu saya fikir kalau kita ada bantuan bulanan, dia bagi sedikit ruang untuk mereka bertindak dengan waras dan tenang. Kalau tak, kita akan dapati data menunjukkan mereka menghadapi chronic stress. Chronic stress ini kemudian impaknya kepada anak-anak dan juga kesejahteraan keluarga tu. Kita bukan hanya soal dia makan dan duit dia bayar sewa. Itu kita kena tengok bagaimana emosi mereka hari-hari yang mereka lalui. Kalau kita yang ada gaji pun masih rasa risau, bimbang, kita cuba kurangkan perbelanjaan dan sebagainya, mereka dalam keadaan esok nak makan apa tu tak boleh nak decide hari ini. Saya nak tambah sikit. Pasal ni saya sangat suka poin ni. Orang selalu cakap orang miskin perlukan pendidikan untuk urus kewangan. Ini tak betul. Diorang lagi pandai urus kewangan daripada orang kaya. Bagi contoh, kajian dah dibuat. Saya tak ingat di mana, tapi di international peringkat antarabangsa di kalangan petani. Mereka sebelum diorang harvest ataupun tuai tanaman dia, diorang punya IQ rendah. Kenapa? Sebab risau, fikir macam mana ni duit nak masuk banyak mana, kan? Macam mana nak belanja untuk family, untuk keluarga masa hadapan nanti. Tapi bila dah tuai je, diorang punya IQ level meningkat.
Maksudnya diorang dah boleh fikir secara waras, sama sebiji macam apa yang saudara jumpa dekat atas lapangan tadi. Sebab kita mula ingat, saya mula percaya orang punya mitos orang miskin ni malas, tidak pandai urus duit. Bila kita pergi, ada ya sebahagian yang macam tu, tapi tak boleh semua kita jadikan sebagai standard pukul rata. Kita tengok kebanyakan mereka, kalau tengok di Arba Foundation punya experience, pengalaman harian, bila duit masuk je, diorang akan ambil gambar, beli barang, beritahu, dan kita tengok tip top. Ini patut apa yang you beli untuk anak-anak you, dan kita yakin dia pandai urus duit tu. Tak ada isu. Sebab tu tak perlu. Macam saya ingat Dr. Mat Khalid pun ada sebut, dan dalam laporan tersebut mereka tak pergi berjoli habiskan duit macam tu. Tak, itu mitos sebahagian kecil ya mungkin, tapi jangan jadikan itu sebagai tumpuan dalam Belanjawan 2021 Azlan dan Zahir, antara untuk wanita agak-agak komprehensif, agak banyaklah. Usahawan mikro ada 95 juta, Rahnu 50 juta untuk perbelanjaan memulakan perniagaan BISMI dalam konteks melahirkan lebih ramai usahawan yang mendapat kontrak kerajaan, bantuan psikososial 21 juta, TASKA 30 juta. Okey, ini saya rasa sesuai untuk kita angkat bagaimana hal-hal berkaitan dengan peluang pekerjaan. Dan apabila peluang pekerjaan, mereka ni sebagai breadwinner, ketua keluarga, kalau suami isteri bekerja, di mana nak letak anak-anak mereka? Di mana nak letak ibu mereka yang terlantar itu? Di mana nak letak anak OKU tu? Anak yang biasa pergi sekolah, lepas sekolah nak duduk mana? Jadi nampak cantik di atas kertas dengan angka-angka ini, tapi realiti Azlan bagaimana? Sebab tu bila saya dengar tadi, tentunya kita perlukan masa untuk tengok pendetailan apa benda yang akan jadi dalam bentuk pelaksanaan tu. Kalau kita tengok sekarang, even dalam data kita, even family yang masih intact suami isteri dalam tempoh 2-3 bulan sebelum ini, ada yang bercerai sekarang ni. Sebab tekanan kewangan tu memang mendesak. Dan kalau kita lihat, memang rata-rata antara yang saya jumpa, kita ada pergi menziarah ke sekolah-sekolah yang majoriti pelajarnya adalah B40s, dan kita dengar sendiri pengalaman cikgu yang 20 tahun mengajar kat situ, urus anak-anak kampung kat situ. Kebanyakan ibu bapa yang macam ni, memang sebab anak tu tak ada tempat nak letak, dan dia fikir apalah guna aku kerja, kemudian aku bayar untuk mengasuh ya. So apa yang kita nampak, basically mereka suruh anak yang sekolah tu berhenti, jaga, ataupun mereka kerja pada waktu malam. Mereka kata, okey, anak balik pada waktu petang, okey, ibu start shift, kerja makan, kedai makan, itu dulu. Sekarang PKPB sampai pukul 10 dah tutup. Saya tak tahu berapa gaji mereka dapat, dan adakah itu mencukupi untuk mereka sara. So, memang saya fikir untuk menjaga anak ni, satu cabaran yang sangat besar. Zahir, bagaimana kita nak melihat bajet ini? Pertamanya kita harap sampai ke bawah, tidak ada birokrasi, tetapi agak klise juga kita anggap tiada birokrasi. Kalau nak buka TASKA pun saya rasa bukan sebulan 2 bulan, makan tahun kot dengan pelbagai birokrasi, jabatan, agensi yang akan membenarkan operasinya TASKA itu. Bagaimana ia tidak jadi superficial? Bagaimana ia tidak jadi superficial? Saya dah rasa benda ni macam superficial. Nombor satu, TASKA memang tak cukup untuk B40 ni, untuk golongan ni. Dia orang memang kena beratur. Tak payah TASKA lah, kalau kita pergi ke Tabika sekalipun, untuk 5 ke 6 tahun memang limited. Sama dengan dekat kawasan PPR juga, kita ada masa mula-mula report 2018 kita buat tu, dan JKM turun ke Padang, dan Kementerian Pendidikan juga turun ke Padang melihat sama ada ke tidak sekolah. Sekolah ada, betul ada, tapi tempat memang tak cukup. Itu satu. Nombor dua, dalam dapatan kajian kita hari itu, jumlah mereka yang bekerja sendiri lagi tinggi di kalangan ibu tunggal. So berbalik pada persoalan apa yang kita bagi dekat Makcik Kia tadi, kalau kita tak bagi dia apa-apa untuk income, specifically fokus kepada mereka yang bekerja sendiri, iaitu kebanyakannya ialah ibu tunggal, saya rasa ini tidak akan dapat membantu kehidupan mereka. Dan itu saya cakap untuk di PPR, tapi peringkat nasional, peratusan wanita yang bekerja sebagai pekerja sendiri macam Makcik Kia ni makin meningkat. Dan ini adalah satu benda yang kita harus risau ketika pandemik COVID-19. Okey, berkaitan dengan itu, sehubungan bantuan kerajaan dalam bidang pendidikan, dikatakan rancangan makanan tambahan itu dijelmakan dalam bentuk rancangan susu, setiap hari diberikan kepada anak-anak. Apa yang terjadi kepada sarapan pagi untuk 100 buah sekolah? Dan sekarang sekolah banyak tutup, adakah sarapan pagi itu atau susu ini dihantar ke rumah? Tak tahu bila pula sekolah akan dibuka. Zahir. Jadi diet anak-anak akan terus terganggu, dan kita akan lihat jurang generasi yang akan hilang. Generasi gap generation dalam bidang pendidikan ini akan lebih luas. Agak menggerunkan bagi saya.
Apa yang kita boleh lihat daripada bajet tadi, program yang dilakukan oleh sebagai contoh kerajaan sebelum ini, iaitu untuk semua budak, dan makanan dan susu. Ini bukan susu saja. Saya tak nampak benda tu diteruskan. Sebab nama rancangan makanan tambahan itu sendiri hanyalah untuk budak-budak yang susah. Dan bila fokus untuk budak susah saja, ianya akan stigmatize, panggil, maksudnya memandang rendah pada orang susah. Kalau saya ada anak, saya tak nak anak saya beratur kat sekolah ambil makanan yang khas untuk orang miskin, dan anak-anak orang senang akan tengok, nampak kita anak orang miskin. Kenapa ini penting untuk memberi satu keyakinan kepada anak kita, mereka adalah satu generasi yang sama, level playing field, mereka dapat bersarapan sama. Kalau ada susu tambahan yang sama, bukan susu tambahan untuk kelompok B40 ataupun kelompok miskin, kenapa tidak diteruskan ataupun dibuat dalam belanjawan 2021? Kita sudah terlalu saya rasa pemikiran kita sudah rosak. Kita fikir yang bantuan, kalau benda yang macam contoh breakfast, yang mana semua kanak-kanak harus dapat benda tu, tapi kita harus bagi kepada budak-budak miskin saja. Dan kalau nak bagi bantuan, kena bagi dekat yang betul-betul miskin. Ini adalah tidak patut. Dan kita sepatutnya go wide, contoh untuk breakfast. Semua kanak-kanak harus diberi breakfast, dan ianya bukan sahaja untuk yang miskin dan kaya. Yang kaya pun kadang-kadang anaknya tak sempat nak breakfast, sebab yang mak ayah pun memang tak sempat nak prepare. Dan yang kita bercakap pasal mungkin golongan M40. Dan jumlah kanak-kanak yang tak dapat breakfast yang cukup makin meningkat sekarang. Kalau kita tengok survey di Kementerian Kesihatan. So ini yang saya rasa patut bagi untuk semua, dan tak rugi pun. Realiti di lapangan. Saya memang realiti, Azlan. Saya pergi data dalam Children Without sebut 51%, separuh budak-budak yang tinggal di kawasan miskin ini tak pergi pun prasekolah. Saya sendiri bawa budak pergi nak daftar, memang tak boleh, penuh. Kemudian kita bayarkan di bahagian swasta sebab parents tak mampu. Dan bila kita lihat dari sudut nutrisi itu, rancangan makanan itu adalah kebanyakan budak, itulah makanan solid food yang mereka dapat sekali sehari bila dapat pergi sekolah tu. Sekarang ni bila sejak berlakunya perubahan kerajaan, kemudian pandemik, sekolah tutup waktu lama, dan saya pergi ke sekolah yang saya sebut tadi, cikgu-cikgu mengambil inisiatif sendiri, mereka masak lebih setiap hari, masing-masing ada portion, dia datang letak, dan budak-budak semua boleh ambil, dia tak stigmatize, tak perlu mesti miskin, siapa-siapa nak ambil makan. Sebab apa? Bila sekolah ikut SOP, barulah cikgu sedar betapa ramainya yang bila waktu rehat memang tak ada duit makan. Mereka duduk je, dia kata kenapa tak makan? Mula-mula mereka kata, saya dah makan kat rumah lama. Dia malu nak mengaku tahu sebenarnya. Dia tak nak orang lain pandang dia rendah. So memang ada data daripada Bank Dunia menyebut budak-budak yang ketinggalan ini bila masuk ke sekolah, apabila mereka lebih self-esteem mereka lebih rendah, mereka dipandang rendah, kalau mereka tak recover sebelum umur 9 tahun, darjah 3, most probably mereka akan drop out di sekolah tu nanti. Sebab mereka tak boleh fit in dan tak dapat the level sama, playing level sama. Kalau pandemik ini berterusan, kalau di Sabah itu PKPB dah hampir masuk ke bulan kedua, dah masuk bulan ketiga, kita di Kuala Lumpur pun hampir sebulan ini. Jadi kita akan melihat ada disruption. Kalau di sekolah pun mereka hanya dapat begitu bagi kelompok tertentu, iaitu kelompok B40, dan keadaan sekarang apa yang mereka hadapi sekarang? Sekarang saya kira antara yang paling crucial adalah saya rasa ramai yang tidak cukup makanan yang bernutrisi. Mereka berada di rumah. Bukan hanya mereka, kalau Sabah tu kami memang dapat banyak, ratusan mesej setiap hari yang minta bantuan. Mereka sebut mereka makan pisang rebus hari-hari. So at least diorang ada some kind of tanah apa semua, mereka survive begitu. Tapi yang duduk di kawasan bandar memang sangat terdesak. Dan antara benda yang kita sedih dengan kawan-kawan kita NGO di sana juga berkongsi adalah, saya sampai sekarang benda tu memberikan impact. Mereka sebut yang duduk stateless ni ramai ni, anak tu sampai umur 2 tahun dia tak bagi nama, sebab most probably akan mati. So lepas 2 tahun tu baru dia akan bagi nama, sebab this guy survive, this boy survive. So dia orang ni minum apa? Makanan mewah untuk mereka adalah pisang. So you just imagine lah, anything less than that is their daily intake. So itu di kawasan Sabah yang memang saya rasa tak tahu macam mana nak selesaikan, dan sangat kompleks. Kalau di Semenanjung, antara yang mereka banyak consume adalah jajan-jajan yang kita tengok. Dan saya sendiri beberapa kali saya ulang, dan kita pergi depan mata kita tengok dia bagi susu pekat manis yang dicairkan kepada bayi. Saya kata, kenapa bagi susu RM2 ni? Dia kata, itu saja yang saya mampu. Kalau saya beli susu tepung, dan saya nak menyusu pun saya tak boleh, saya kena pergi kerja. Kalau saya tak boleh duduk rumah, I don't have the luxury. Saya tidak ada kemewahan itu untuk duduk dan boleh handle macam ni. So kita tengok satu kemudahan untuk mereka
proposal saya memang saya rasa kena ada at least 1 tahun bantuan bulanan untuk keluarga yang rentan ini. Sebab COVID ni kita tahu takkan bila akan berakhir, dan kalau orang yang ada job yang stable pun ramai yang sedang kehilangan kerja, apa lagi orang yang bergantung dengan hari punya pendapatan, dengan cuacanya memberikan kesan, dengan hari ni pukul 10 malam dah tak boleh berniaga. Ni kita tengok kedai-kedai makcik ni berapa profit saja mereka buat. Okey. Terima kasih Azlan Shah Nabis Khan, Zahir Rosli, penyelidik kanan DM Analytics dalam kajian Family on the Age kerjasama UNICEF dan juga UNFPA, dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Arba Foundation yang berada di lapangan. Apapun, kita bukan nak mencari salah dalam perbincangan saya pada malam ini, tetapi kita membuka mata bagaimana bajet yang begitu besar ini mampu deliver, implementationnya ikut situasi sekarang, tidak banyak birokrasi, dapat dilaksanakan dalam masa yang singkat. Kita akan terus berbincang perkara ini. Rakan-rakan saya di studio selepas ini, Kamarul Barin Harun akan meneruskan perbincangan. Sekian, jumpa lagi. COVID-19 masih belum berakhir. Dalam kita berusaha memutuskan rantaian wabak ini, kita jangan terpedaya dengan virus maklumat palsu. Simak fakta melalui www.esraawani.com atau aplikasi Esra Awani. Teruskan berdisiplin, ratakan lengkungan pandemik ini. The third wave of COVID-19 has taken us by storm. There's no room to take anything lightly. Everyone must follow all the steps to stop the spread of COVID-19. Social distancing, face mask, follow these steps, this SOP with the utmost discipline. Together, we can flatten the curve. Perang COVID-19 tetap belum berakhir. Pastikan setiap langkah berjaga-jaga diamalkan, dari kebersihan tangan, pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal. Kesemuanya amat penting untuk pastikan pandemik ini dibendung. Fokus kita sekarang adalah gelombang ketiga. Elakkan 3S, iaitu kawasan yang sesak, sempit dan juga bersembang pada jarak yang dekat. Berdisiplinlah kerana virus ini tidak mengira darjat, umur mahupun latar belakang anda. Tiada masa untuk kita berlengah lagi. Kita sekarang telah memasuki gelombang ketiga COVID-19. Setiap langkah pencegahan perlu diamalkan dengan penuh tanggungjawab dan disiplin. Kita mampu meratakan lengkung pandemik ini. Semuanya di tangan kita bersama. We've done great so far, but the fight is far from over. We need to be vigilant to keep ourselves and others safe. Wear a mask, wash your hands, and when you're out, keep a safe distance. In fighting this virus, we can't relax, so don't be lax. The war on COVID-19 is not over. We should not take this lightly. Let us ensure all steps are taken to avoid the spread of the virus, be it social distancing, hand hygiene and wearing of the face mask. It's a new norm. Let's not slack. We can do this. Perang COVID-19 masih belum berakhir. Pastikan kita sentiasa berdisiplin dalam mengelakkan 3S, iaitu kawasan yang sempit, sesak serta tidak sembang dalam jarak yang dekat. Mari kita sama-sama menjaga disiplin kita, hapus COVID-19. COVID-19 is still out there. Let's do our part in following the SOPs in place so that we can break the transmission. Follow the 3 C's. Avoid close conversations, avoid crowded spaces, and avoid confined spaces. We can beat this together. As we all know, the war against COVID-19 is still on. It is our responsibility to adhere to all the regulations set by our Ministry of Health. We are in the era of a new norm. Face masks, social distancing, and also hand hygiene are just basics. We can do this together, and let's not take it easy. Kita telah lakukan yang terbaik setakat ini. Tetapi perjuangan kita masih belum selesai. Kita perlu berhati-hati untuk menjaga keselamatan diri bersama-sama.
pakailah pelitup muka, cuci tangan dan bila di luar, jaga jarak yang selamat. Dalam melawan wabak ini, jangan ambil mudah dan jangan alpa. Seperti mana kita semua tahu, virus COVID-19 masih aktif. Sebagai peringatan, amalkan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari yang bersejarah di Amerika. Di Malaysia lebih hebat lagi kerana tidak pernah bajet kita sebesar ini. Jumlah yang cukup besar dalam sejarah negara Malaysia. Tetapi ini bajet yang pertama terpaksa berhadapan dengan era pandemik yang kita tidak pernah lalui. Oleh itu, saya ingin terus saja, banyak perkara kita nak bincang. Saya berbanding dengan media lain, saya rasa saya cukup bertuah kerana saya ada pandangan dalam. Kerana orang hebat, wanita cukup hebat. Kalau anda selidiki latar belakang beliau, Puan Zakiah binti Jaafar bersama saya, Timbalan Ketua Setiausaha untuk Kementerian Kewangan ataupun MOF, cukup hebat dulu di EPU, belajar kat Oxford dan sebagainya. Untuk mengimbangi, hari ini saya hanya nak bagi perempuan je malam ni di agenda Wani. Ada Dr. Suraya, KRI sejak berminggu-minggu ni banyak menjana laporan dan sebagainya dan memberi pendapat tentang sosioekonomi dan juga pandemik. Dan kita tahu masalah tentang COVID-19 ialah ia bukan saja menggugat kesihatan awam tetapi ia memberi kesan yang langsung kepada kemandirian ekonomi. Jadi saya ingin terus Puan Zakiah, sebenarnya banyak lagi soalan saya tapi malam ni saya nak ubah style kerana saya tahu Puan Zakiah ni hebat. Kalau di selalu ada sidang akhbar Kementerian Kesihatan, DG Tan Sri Syam selalu bercakap mengetuai. Tapi saya ada Puan Zakiah malam ni tadi yang berhormat Menteri telah pun memberikan kata-kata beliau, tapi saya nak tahu isi hati orang lain juga yang bertungkul lumus di Kementerian Kewangan. Ini barisan depan negara untuk memastikan kelangsungan ekonomi, jaringan keselamatan sosial, bagaimana bajet kita yang sebelum ni tak pernah fikir pandemik, kali ini nak fikir pandemik. Boleh bagi saya sisipan dalam dari mana datangnya bajet ini? Okey. Terima kasih, Nora. Izinkan saya meletakkan konteks belanjawan 2021 ini terlebih dahulu. Kita sekarang berada dalam medan peperangan melawan wabak COVID-19 ini. Hari ini bilangan kes yang tertinggi pula ya. We didn't plan that. Jadi kalau kita tengok kedudukan kita ya, kita belum lagi menjumpai vaksin bagi COVID-19. Kalau kita jumpa pun kita perlu masa untuk mengeluarkannya, untuk mengagihkannya kepada semua rakyat. Jadi sementara itu kita perlukan ya, masih perlukan amalan penjarakan sosial untuk tidak membebankan sistem kesihatan kita. Dengan gelombang COVID-19 yang ada ini, kita masih lagi perlu melaksanakan berjenis-jenis PKP. Di luar sana pula ekonomi global terjejas. Kalau menurut ramalan IMF, lebih 150 buah negeri akan mencatatkan pertumbuhan yang negatif, termasuk Malaysia. Dan kita dapati juga, dan ini yang unik krisis ini, kedua-dua bahagian permintaan dan pengeluaran global, rantaian bekalan global semua terjejas, dan peningkatan kadar pengangguran juga. Dan dalam negara kita lihat pertumbuhan ekonomi kita mencatatkan, kalau ikut suku tahun yang tertinggi dalam sejarah. Kadar pengangguran kita juga mencatatkan peningkatan yang juga menjadi satu kerisauan. So this is like a perfect storm of a crisis. Betul. In one sense. Tapi dari awal lagi krisis ini bermula, kerajaan amat tegas dari dalam pendekatan untuk menanganinya, iaitu menyelamat nyawa dan melindungi kehidupannya, saving lives and livelihood. And that goes until today. Itu mungkin tak sama dengan setengah negara yang kita perhatikan, tapi kita kalau kita ikutkan ya,
menyelamat nyawa itulah yang menjadi dasar kepada pendekatan 6R kita. Jadi kita ada beberapa peringkat, 6 peringkat. Kita sekarang peringkat belanjawan 2021 ini dia adalah peringkat kelima, ya, iaitu untuk revitalize, ya, menghidupkan semula, ya. Jadi antara Mac dan September kita telah melaksanakan 4 pakej rancangan ekonomi dan bantuan berjumlah 305 bilion ringgit atau 21% daripada KDNP, antara yang terbesar juga di dunia, ya. Dan belanjawan 2021 ini dia skop dia luas sikit. Jadi dia ada 3 matlamat utamanya. Satu, masih lagi kesejahteraan rakyat, dan 2, kelangsungan perniagaan. Itu adalah sambungan daripada prinsip pakej rancangan dan bantuan kita sebelum ini. Sebab kita tahu kesan daripada pandemik ini akan melarat ke tahun hadapan. Jadi kita perbaiki, kita tambah baik, kita luaskan skop bantuan ini. Itu matlamat 1 dan 2. Tapi kita ada lagi matlamat ketiga, itu ketahanan ekonomi. Sebabnya belanjawan 2021 ini juga merupakan tahun pertama pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 yang insya-Allah akan dibentangkan di Parlimen pada suku tahun pertama tahun hadapan, untuk membawa kita ke hadapan ke tahun 2025. Jadi belanjawan 2021 ini juga dia forward thinking. Dia kena letakkan juga asas-asas, dan kita juga telah menjajarkan keutamaan dasar belanjawan ini bersama dengan RMK 12. Jadi kita ada beberapa juga elemen dalam itu, ya. Yang pentingnya kelestarian dan juga kita meningkatkan enablers, ya, digitalization, digital economy. Itu semua untuk persediaan kita melangkah ke hadapan. Sebelum saya bagi Dr. Suraya, saya tahu ada banyak benda dia nak cakap, dan saya terutamanya berminat kerana setiap kali kita ada agensi luar seperti UNICEF dan sebagainya, mereka memberi data-data yang menarik untuk kita lihat pada jurang-jurang yang ada dalam masyarakat dan pembangunan kita sebelum COVID dah ada, tapi COVID memburukkan lagi. Jadi soalan saya sikit saja lagi sebelum pergi Dr. Suraya adalah, apa antara perkara terbesar yang perlu diubah kerana COVID-19 is unprecedented, tidak pernah berlaku. Jadi tentunya cara biasa melaksanakan perancangan untuk belanjawan atau bajet tidak lagi dapat diikuti. Ada batu-batu besar yang mengubah laluan biasa itu. Apa antaranya yang begitu difikirkan dalam Kementerian Kewangan itu? Semasa kita olah pakej-pakej rancangan, sebab keempat-empat pakej rancangan tu kita anggap macam mini budget jugalah. Tapi dia very focus to address the crisis. And our biggest fears is that the assistance does not reach those not in the system. In the informal economy. Jadi kali ini dan juga ada satu elemen baru dalam bajet ini, kita meningkatkan peranan NGOs dan masyarakat sivil untuk melengkapkan perkhidmatan awam, untuk kita bersama-sama menyampaikan perkhidmatan kepada semua rakyat di semua lapisan masyarakat. Maknanya bajet ini mengiktiraf secara rasminya kata ada bahagian-bahagian yang pihak bukan kerajaan lebih baik dalam menyampaikannya. Betul. I'll be the first to admit we don't know all, we are not efficient in all. Memang betul. Dr. Suraya, terus. Terus. Terima kasih Kamarul. I'm awed with Puan Hajar. First of all, saya nak bagi sedikit komen lah tentang keadaan pandemik sekarang. So as our TKSP bercakap, supply is down. The global pandemic has made kita punya supply for the firms going down sebab there is firms cutting out production. Demand juga down dalam negara kita sebab due to layoff, and kebanyakan masih dalam MCO, orang tak keluar membeli. So dari segi ini, yang saya nak tekankan adalah even though supply is down, demand is down, the landscape is berbeza. Masih ada jurang dari segi the firms
yang when we say supply is down, tak semua firms yang supply is down. For example, ada juga sektor-sektor yang in a way durian runtuh semasa pandemik ini berlaku. For example, e-dagang, khidmat logistik, penghantaran, khidmat perbersihan dan pembasmian kuman, teknologi digital, internet dan komunikasi. Tapi dalam hal lain, mereka dalam retail, services, semua ini impacted very negatively. Dari segi demand juga, kita dapati jurang berlaku. As you rightly mentioned, Kamarul, pandemik ini menunjukkan jurang. Even though demand is contracting, mereka yang tidak ada impact, kita dapati daripada data Bank Negara Malaysia, they don't spend. Jadi kalau kita nak adakan consumption yang lebih daripada mereka yang mampu, yang lebih mampu untuk tolong menjana ekonomi negara, this household tidak membelanja. Paling interesting adalah saya dapati daripada data Bank Negara adalah a lot more people or household are saving sebab dia risau masa depan. Jadi dari segi itu sangat penting bagi kita untuk memastikan, dan saya lihat juga dalam bajet ini ada dibuat for targeted assistance, because tak semua dalam firma memerlukan dan tak semua dari pasaran buruh memerlukan. So in that sense, a holistic type of assistance must be targeted. Dan kalau kita nak targeted, kita mesti ada data. Dan data kita must be very good so that we actually know what to do. So salah satu yang saya suka tentang bajet ini adalah dia ada pasaran buruh aktif. Di mana dia mahu ada reskilling dan upskilling. So mereka dalam sektor yang mendapat impact yang negatif akan dikumpulkan dan akan dicuba masuk ke dalam sektor-sektor yang memerlukan. And when kita dah ada MCO, insyaAllah ada vaksin, maka akan ada recall clause juga. Ini tak ada dalam bajet, tapi KRA telah mensarankan ini, recall clause di mana mereka ini boleh dibawa kembali. Now, this sort of CPU type of management of the labour force is what we call active labour market policy. Dan the budget has started this. It's very innovative. Jadi kita perlu memastikan kerajaan sentiasa akan ada data supaya mereka boleh menjadi CPU kepada sektor-sektor yang memerlukan, sektor-sektor yang terlebih dia punya tenaga buruh. Satu lagi saya nak add, saya dapati kebanyakan perkara yang widen the jurang adalah, for example, digital access. So, KRA selalu mengatakan bahawa kita perlu memastikan internet connection dan juga data lebih diberi kepada mereka yang memerlukannya di PPR, di flat-flat, supaya anak-anak masih boleh menggunakan internet services. Dan yang paling saya suka dalam bajet ini adalah kerajaan buat satu keran untuk memperkuatkan digital punya infrastructure, dan the private telco telah datang untuk memberi free data. This is what is needed semasa kita dalam pandemik. The private sector must tolong the government untuk memastikan universal basic amenities diberi kepada semua orang. Ada universal, ada juga yang targeted. Saya perlu rehatkan sekejap diskusi ini. Tetapi saya beri peluang pula nanti Dr. Suraya bermula dahulu, kerana Puan Hajah juga bercakap dia pun nak dengar, kerana kerajaan bukan tahu semua. So, saya bagi peluang Dr. Suraya untuk berlobby dalam arti kata itu. Tapi saya nak jual sikit saja soalan. Seperti yang Dr. Suraya sendiri mulakan tadi, ada sektor-sektor ekonomi yang beratus-peratus naik pendapatannya. Contohnya kalau kita buat sarung tangan getah, saya tak pernahlah terfikir bahawa sarung tangan getah boleh naik sampai berbilion-bilion dalam masa jeda yang begitu singkat, satu suku saja misalnya. Dan kalau saya lihat 400 juta yang nak diberikan oleh 4 atau 5 syarikat sarung tangan getah yang mengeksport tu, kita pegang lebih 60% pasaran global. Pembelian balik saham mereka di pasaran bursa pun lebih, untuk satu syarikat lebih pada 400 juta, Dr. Suraya. Jadi saya nak minta pandangan Dr. Suraya tentang perkara itu, sama ada
kalau kita konsisten dalam meletak cukai, windfall tax misalnya, berbanding sekarang kita nampak macam kerajaan dan Kementerian Kewangan lebih meraih kepada public-private partnership berbanding dengan meletakkan ini cukainya sekarang, anda untung berbilion-bilion contohnya, dan sektor mana yang kalau boleh kita jelaskan yang menjadi keutamaan kerajaan untuk membawa balik hasil dan kemakmuran kepada negara, kerana kita tahu satu dunia ada masalah rantaian bekalan sekarang, tetapi rantaian-rantaian terpilih menjadi begitu dalam permintaan ataupun in demand. Itu saya nak minta pandangan Dr. Suraya, kerana akhirnya kerajaan hanya boleh bergerak dengan sumber hasil yang ada, tambah dengan pinjaman dan untuk mengagihkan kembali kepada sektor-sektor yang perlukan. Jadi bagaimana kita nak rancakkan kemakmuran negara kembali, industri dan sektor mana yang sepatutnya kita bantu. Macam Singapura dulu selepas krisis ekonomi 2008, mereka meletakkan kepada satu integrated resort dan keduanya kepada bioteknologi, terutamanya pembuatan vaksin, kerana mereka belajar daripada pandemik pada ketika itu, dan kemudiannya integrated resort memberikan mereka pulangan 3 ke 4% KDNK dalam masa 2 tahun menjelang 2010-2011. Adakah kita patut melihatnya begitu atau bagaimana Dr. Suraya? Itu saya jual selepas rehat ni. Merah jambu, lambang manis? Tidak, ini saatnya untuk ubah imej COVID-19 masih belum berakhir. Dalam kita berusaha memutuskan rantaian wabak ini, kita jangan terpedaya dengan virus maklumat palsu. Simak fakta melalui www.esraawani.com atau aplikasi Esra Awani. Teruskan berdisiplin, ratakan lengkungan pandemik ini. The third wave of COVID-19 has taken us by storm. There's no room to take anything lightly. Everyone must follow all the steps to stop the spread of COVID-19. Social distancing, face mask, follow these steps, this SOP with the utmost discipline. Together, we can flatten the curve. Perang COVID-19 tetap belum berakhir. Pastikan setiap langkah berjaga-jaga diamalkan, dari kebersihan tangan, pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal. Kesemuanya amat penting untuk pastikan pandemik ini dibendung. Fokus kita sekarang adalah gelombang ketiga. Elakkan 3S, iaitu kawasan yang sesak, sempit dan juga bersembang pada jarak yang dekat. Berdisiplinlah kerana virus ini tidak mengira darjat, umur mahupun latar belakang anda. Tiada masa untuk kita berlengah lagi. Kita sekarang telah memasuki gelombang ketiga COVID-19. Setiap langkah pencegahan perlu diamalkan dengan penuh tanggungjawab dan disiplin. Kita mampu meratakan lengkung pandemik ini. Semuanya di tangan kita bersama. We've done great so far, but the fight is far from over. We need to be vigilant to keep ourselves and others safe. Wear a mask, wash your hands, and when you're out, keep a safe distance. In fighting this virus, we can't relax, so don't be lax. The war on COVID-19 is not over. We should not take this lightly. Let us ensure all steps are taken to avoid the spread of the virus, be it social distancing, hand hygiene and wearing of the face mask. It's a new norm. Let's not slack. We can do this. Perang COVID-19 masih belum berakhir. Pastikan kita sentiasa berdisiplin dalam mengelakkan 3S, iaitu kawasan yang sempit, sesak serta tidak sembang dalam jarak yang dekat. Mari kita sama-sama menjaga disiplin kita, hapus COVID-19. COVID-19 is still out there. Let's do our part in following the SOPs in place so that we can break the transmission. Follow the 3 C's. Avoid close conversations, avoid crowded spaces, and avoid confined spaces. We can beat this together. As we all know, the war against COVID-19 is still on. It is our responsibility to adhere. Lebih berjaya, apa salahnya? Sebab saya juga pernah berbincang juga dengan kawan-kawan sekerja dan ini juga adalah salah satu pada inisiatif yang kita fikir penting untuk kita fikirkan untuk tahun depan atau tahun akan datang. Dia dah lobby di mana
di mana mereka-mereka yang katakan top 10 employers and employees boleh memberi lebih tax percentage point kepada negara. Ya. Okey. Industri mana yang patut kita fokus? Saya beri contoh tadi 2008 Singapura melebihkan tumpuan kepada 2 sektor. Bagi negara kita untuk naikkan kembali, kalau kita doalah tahun depan memang akan ada vaksinnya. Bagaimana kita nak rejuvenasi dengan cepat? Sektor mana? Saya rasa ada tiga sektor yang sangat penting kita patut lihat. As it stand, bagi saya kita patut melabur dalam competitive advantage yang kita telah ada. Sekarang kita punya public health is very good. Now kita boleh tampungkan dengan more R&D dan public health leadership dalam education dan training sectors. R&D sangat penting untuk kegiatan kebaikan untuk negara. Nombor 2 adalah setiap sektor yang kita ada sekarang, be it from manufacturing or services, akan mendapat pulangan yang lebih baik jika kita tinggikan automation, kita increase our R&D in capital investment supaya higher productivity akan ada. Now, one of the things that dalam bajet ni telah buat juga adalah when we change into a new sector yang kita cakap lagi bagus ini, akan ada mereka yang akan tercicir sebab mereka are in the old sector. But this is where the reskilling comes in, whereby kita masukkan mereka sana dan at the same time ada wage subsidies. Dan nombor 3 adalah kita rasa, ini saya punya personal opinion juga, the sektor yang akan naik adalah of course public health, care services, green technology dan building maintenance and R&D. Now, kenapa saya cakap pasal building maintenance? Sebab sekarang kerana pandemik dan kita membayangkan pandemik akan datang lagi jenis-jenis lain. The density yang ada dalam urban atau city punya area tidak lagi boleh berjaya. Compact city semua ni kita kena rethink because tidak ada social penjarakan, tidak boleh ada yang sangat tinggi dan kebanyakan negara-negara maju, New York dan segala macam telah memikirkan bahawa density yang tinggi tidak boleh dibuat di post pandemic. Faham. Coming from a former boss of Think City, Puan Hajah, tolong dan rangkumkan sekali hujah yang ingin diberikan untuk malam ni menerangkan bajet 2021. Point 1A. Dari survey yang kita jalankan dan package dan bajet ini dirangka berdasarkan banyak data-data yang kita perolehi, kita dapati lebih kurang 30% daripada responden survey kita tidak mengetahui ada banyak bantuan untuk mereka. Jadi kita telah merancang untuk meningkatkanlah program-program awareness ini supaya kita bantuan kita ini sampai kepada yang memerlukan, but that is half the way. We need people to meet us half the way. Dan nombor 2, akhir sekali saya harap kita semua rakyat Jata akur dengan SOP yang telah ditetapkan. Itu saja yang dapat mematahkan rantaian penyebaran wabak ini, meratakan. Puan Hajah, saya tolong sikit kat hujung tu. Tentunya Kementerian Kesihatan telah meletakkan wish list ataupun idea yang terbaik mereka untuk minta peruntukan dan sebagainya. Tentunya apa yang diberikan ini mengambil kira itu, dan adakah itu memberi harapan kepada Puan Zakah juga adalah seorang yang mempunyai keluarga. Ini adalah perancangan terbaik kita untuk melandaikan lengkung. Nothing is perfect. Semestinya ada ruang penambahbaikan. Dan semua package dan belanjawan ini it's not written in stone. Kita sentiasa memantau keadaan dan kita akan sentiasa menambah baik. Dan MOF akan sentiasa mendapatkan maklum balas. Betul. This is not the end. Terima kasih banyak Puan Hajah Zakir, antara yang paling terbuka untuk berbincang di agenda awal ahli kerajaan, pegawai kerajaan yang hebat. Sebab itu beliau belajar tinggi dan bekerja di banyak
agensi-agensi penting. Dr. Seraya tak kurang hebatnya, Think City juga sempat beliau masukkan, walaupun sekarang narrator di KRI. Kita faham, saya faham malam ni kita tak dapat rungkaikan semuanya, tapi kita akan teruskan perbincangan ini, tetapi sekurang-kurangnya kita faham apa pemikiran di sebalik bajet 2021, dan kita juga nampak daripada pandangan Dr. Seraya mewakili KRI dan juga pandangan peribadi tentang jurang-jurang dan pemikiran lain yang kita boleh masukkan. Dan saya nak ambil satu yang keluar malam ini adalah banyak perkara yang setiap kali diberikan stimulus, pakej rangsangan dan juga bajet atau belanjawan, orang yang sepatutnya menerima tidak tahu. Jadi itu juga akan kami di Astro Awani jabatankan. Sekian saja untuk hari ini. Ikut SOP, keep safe, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi. Bayangkan pagi anda dengan pandangan dan perbincangan luar kota. Berita dan isu semasa yang wajib anda ketahui sebelum anda keluar rumah. Paparan terkini, kupasan mendalam. Kami temani anda di waktu pagi untuk hari yang lebih ceria